Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Berlin untuk lawatan rasmi selama 6 hari di Jerman. Menyambut ketibaan Perdana Menteri di lapangan terbang Brandenburg, antaranya Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan dan Duta Besar Malaysia ke Jerman, Datin Paduka Dr. Adina Kamarudin. Datuk Seri Anwar Ibrahim kemudiannya mengadakan pertemuan dengan Presiden Frank-Walter Steinmeier bagi membincangkan hubungan dua hala antara Malaysia dan Jerman. Ini merupakan pertemuan kedua Datuk Seri Anwar dan Steinmeier dalam tempoh setahun selepas Presiden Jerman itu mengadakan lawatan negara selama 3 hari ke Malaysia Februari tahun lepas. Lawatan di Jerman diteruskan dengan mengunjungi Siemens Energy, satu daripada syarikat teknologi tenaga utama di dunia. Ketibaan Perdana Menteri di Ibu Pejabat Siemens Energy di Hutenstraße disambut ahli lembaga eksekutif Siemens Energy, Bernard Philipp. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan serta rombongan turut dibawa melawat kilang tersebut dan mengadakan perbincangan dengan para pegawai kanan Siemens Energy. Pada 2023, Tenaga Nasional Berhad TNB dan Siemens Energy memeterai memorandum persefahaman untuk memulakan pembangunan hidrogen hijau. Perkongsian itu bertujuan untuk mempercepatkan penyahkabanan jana kuasa terma TNB menggunakan hidrogen hijau yang dihasilkan daripada sumber tenaga boleh baharu TBB. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan kunjung hormat kepada Chancellor Persekutuan Olaf Scholz di Chancellery Persekutuan dan diberikan sambutan rasmi. Anwar kemudian memeriksa kawalan kehormatan yang dibarisi oleh anggota tentera Jerman atau Wachbataillon of the Bundeswehr sebelum lagu kebangsaan kedua-dua negara dimainkan. Dalam pada itu, pada sidang akhbar bersama Chancellor Olaf Scholz, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar mengalu-alukan lebih banyak perniagaan Jerman memanfaatkan lokasi Malaysia yang strategik di Asia Tenggara dan infrastrukturnya yang dibangunkan sebagai destinasi pelaburan pilihan. Within the European Union, Germany, of course, our largest trading partner, and you have invested substantial amount, close to $15 billion. And in our discussions, as I mentioned, Infineon and many leading German companies, I'm of course extremely glad that they have chosen Malaysia to be an important hub, center of excellence, training, and important hub in the region. Datuk Seri Anwar memberikan contoh Infineon Technologies AG dan banyak syarikat terkemuka lain di Jerman memilih Malaysia sebagai hub penting, pusat kecemerlangan dan pusat latihan. In terms of renewable energy, that has been our thrust, our focus now, and we are fortunate because we're strong in solar, strong in green, and strong in terms of our capacity to export renewable energy, which we have done so into the capital of Indonesia, the new capital, to undersea cable Green Energy to Singapore, and one dedicated to Peninsula Malaya. So it's a huge potential. That's why you can see this mushrooming of data centers and AI into the region in Malaysia. Dalam pada itu, Malaysia memberi jaminan kepada Jerman bahawa hubungannya dengan China adalah baik dan tidak berdepan dengan sebarang isu serius. Walaupun Malaysia adalah sebuah negara yang kecil, namun ia berhak menjalin hubungan dengan banyak negara bagi memastikan rakyatnya mendapat manfaat daripada kerjasama itu. Mengenai krisis di Ukraine, Perdana Menteri berkata kedua-dua pemimpin bersetuju bahawa Rusia perlu menghentikan pencerobohan di sana dan mencari penyelesaian secara aman dalam konflik itu. Mengenai Gaza, Malaysia dan Jerman menggesa agar gencatan senjata kekal dilaksanakan selain pembebasan tawanan, manakala bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin disegerakan. Komuniti antarabangsa perlu merealisasikan penyelesaian dua negara bagi menoktahkan konflik yang sudah berlanjutan selama beberapa dekad di Timur Tengah. Sometimes we have slight differences, but I think the thrust of the issues like the war in Gaza, we do agree. Cessation of hostilities, immediate ceasefire, and accord humanitarian assistance to the people of Palestine, particularly in Gaza. Of course, we do acknowledge the concerns, what happened on 7th of October, but we also appeal to the Europeans and Germany in particular to take note of the fact that there have been 4 decades of atrocities, plunder and dispossession
Scholz berkata Jerman dikenali sebagai sekutu Israel bersetuju dengan Malaysia bahawa gencatan senjata kekal perlu dilaksanakan bagi mencari penyelesaian secara aman dalam krisis di Gaza. Chancellor Jerman itu berkata mereka kini menjalin kerjasama rapat dengan Amerika Syarikat dan negara-negara Arab bagi mengekang peningkatan pertempuran serta mencari penyelesaian kepada krisis tersebut. Pertemuan meja bulat dan bersemuka dengan 38 peneraju industri dari Jerman, Belgium, Perancis dan Belanda membuahkan hasil pelaburan baharu bernilai 45.4 bilion ringgit. Pertemuan itu memberikan komitmen untuk sama ada membuat pelaburan baharu atau meningkatkan pelaburan sedia ada di Malaysia. Antara peneraju syarikat utama yang ditemui Perdana Menteri di Berlin dan Hamburg ialah dari X-Fab Silicon Foundries, Melexis, Infineon Technologies, Shots AG, Siemens Energy, Nexperia dan Airbus. Fluid daripada Stuttgart, daripada Frankfurt, daripada Munich untuk hadir di sini di Berlin. Dan dalam industri electrical dan electronics, E&E, dalam industri aerospace, industri otomotif dan juga industri machinery and equipment. Jadi memang semua yang hadir adalah mewakili industri masing-masing. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim seterusnya mengadakan perbincangan dengan penggubal dasar, ahli kumpulan pemikir dan agensi kerajaan di Yayasan Kober. Turut hadir pengarah eksekutif hal ehwal antarabangsa yayasan itu, Nora Mola. Pada sesi itu, mereka membincangkan dan berkongsi pandangan mengenai keutamaan dasar dan dasar luar negeri serta isu berkaitan sosial, antarabangsa, hubungan geopolitik dan perkembangan politik semasa. Pada pertemuan dengan diaspora Malaysia, Datuk Seri Anwar menyatakan Malaysia menerima sokongan dan pengiktirafan mengagumkan daripada para pemimpin industri dan perniagaan di Jerman dengan pelaburan berpotensi bernilai 45.4 bilion ringgit. In this program, yes, we have registered a very impressive support, commitment not only among critical leaders, very fast for the German government, Chancellor, to invite me and the team to come and giving the honour and recognition to Malaysia, which is relatively much a smaller economy, much smaller country. And the exchanges have been very frank, very fruitful. Delegasi ke Jerman juga mendapat sokongan hebat daripada peneraju industri. By the captains of industry. Zafrul said, quite rare when you have impressive array of chieftains, industry captains from large conglomerates coming, meeting us. Some we meet in a group, some we meet individually, and these exchanges have been extremely useful for us. Di Berlin Station, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan ucap tama pada acara tahunan SME Future Day 2024. SME Future Day yang dianjurkan oleh Persatuan Perniagaan Kecil dan Sederhana Jerman BVMW itu menghimpunkan kira-kira 5,000 usahawan selain tokoh korporat serta figura penting kerajaan. Anwar mempelawa kalangan firma Jerman serta perniagaan di strata Eropah untuk turut mengambil bahagian, melabur dan menjalin kerjasama dengan Malaysia yang juga sebuah negara dinamik, strategik dan pesat berkembang. The strategic importance of Malaysia is where we would certainly welcome the German participation, particularly the SMEs. You need to ask, why did all these Siemens and Infineon choose Malaysia and Airbus as a major facility now? It's because it's peaceful. It has clear economic policies to attract investments, and it has a dynamic sort of a relations with all countries, very positive, although we do express our views strongly on many issues. 6 syarikat Malaysia turut mengambil bahagian dalam pameran yang diadakan sempena acara itu menerusi Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Syarikat terbabit ialah Marnik Bersatu Sdn Bhd, Prime Lux Energy Sdn Bhd, Adi Azhar Trading Sdn Bhd, 59 Copa Sdn Bhd, Mary Brown dan Old Town White Coffee. Selepas Berlin, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Hamburg, ibu negara Jerman, Berlin untuk lawatan 1 hari ke bandar pelabuhan itu. Anwar menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Noor yang pada asalnya merupakan sebuah gereja Kapernaum sebelum ia diubah menjadi rumah ibadah Islam pada 2018.
Selepas itu, Datuk Seri Anwar bersama delegasi misinya untuk menarik pelabur dari Eropah bertemu eksekutif dari syarikat semikonduktor yang berpangkalan di Belanda, Nexperia. Nexperia mempunyai lebih 14,000 pekerja di seluruh Eropah, Asia dan Amerika Syarikat dengan pelanggan di seluruh dunia dan melakukan penghantaran lebih daripada 100 bilion produk setiap tahun. Di Hamburg, Perdana Menteri turut menghadiri Majlis Makan Malam Persahabatan Asia Timur ke-101, anjuran Persatuan Perniagaan Asia Pasifik Jerman dan memberikan ucap tama. The time is ripe for us to rekindle discussions on the Malaysia-EU Free Trade Agreement. A given assurance to Chancellor Scholz that we will facilitate and accelerate this process to ensure that Malaysia is part of the EU FTA. With this, Europe will be able to capitalize on Malaysia as a gateway to Asia, leveraging on open market policies facilitated by the ASEAN Free Trade Agreement, RCEP, CPTPP, and our RCEP, which means understanding and trade collaboration, particularly with China. Majlis makan malam itu merupakan acara tahunan terpenting yang secara tradisinya berlangsung di Hamburg bagi meraihkan hubungan negara itu dengan Asia yang biasanya dihadiri tokoh terkemuka dari bidang ekonomi, politik dan diplomasi. Di Hamburg, Datuk Seri Anwar meluangkan masa ditemu ramah oleh DW News dan DPA. Antara media yang berpangkalan di Jerman itu ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pendirian Anwar mengenai perang konflik di Palestin. So you have a special relation with Israel. That's your right. That's not a question. But I'm questioning from 47-48 Nakba. Why is it so difficult to take a position? Yes, you want to protect the security of Israel, but why must we be muted when it comes to atrocities against another people? Mengakhiri lawatan rasmi selama 6 hari, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan lawatan berkenaan berjaya mengukuhkan persahabatan yang sedia erat antara kedua-dua negara. Dalam sidang media pada akhir lawatan, Datuk Seri Anwar menyatakan insentif yang ditawarkan dalam persaingan hampir sama dengan negara jiran, namun Malaysia berjaya menarik perhatian mereka atas beberapa faktor. Kita telah dapat komitmen pelaburan baru bernilai 45.4 bilion ringgit. Dan yang utamanya daripada 7 syarikat Eropah yang kebanyakan berpangkalan di Jerman. Ya. Yang saya sebut tadi ialah X-Fab, Short Glass, yang Melexis, yang menetapkan dan dah luluskan 4.45 bilion ringgit dengan 1,000 peluang pekerjaan. Airbus yang sudah bertapak lama tapi tampak telah bersetuju untuk menambah pelaburan 1.4 bilion ringgit. Bagi mereka, apakah yang menarik? Pertama, politik stabil. Kedua, dasar-dasar, umpamanya dasar hijau, transisi tenaga, renewable energy, kemudian penyelidikan bidang hidrogen umpamanya, dan solar. Itu bila kita tekankan perkara itu, sendirinya dia menarik perhatian mereka untuk melabur dan juga untuk datang ke Malaysia.